warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Anak Gunung Channel. Semestinya channel yang menyajikan kepada anda tentang cerita-cerita untuk orang yang bahagia. Baik, apa khabar semua? Saya harap semua dalam keadaan yang steady menghadapi hari-hari yang semakin sukar ini dengan Omicron dan sebagainya. Jadi saya dah lama tak menjenguk ke dalam channel saya ini. By the way, hari ini saya terpanggil untuk buat satu konten khas untuk menjelaskan tentang satu isu yang semakin tular, dan saya mendapat tag-tag daripada kawan-kawan dekat Facebook dan pertanyaan daripada kawan-kawan di sekeliling saya berkenaan dengan satu isu yang telah ditularkan dan juga dikeluarkan oleh satu stesen TV yang saya kagumi. Okey, satu stesen TV yang saya minati, iaitu TV Al-Hijrah sendiri. Jadi untuk nak membetulkan dan mengulas keadaan ini, saya rasa kita perlu untuk tengok video yang telah dikeluarkan oleh stesen TV Al-Hijrah. Jom kita tengok dulu video ni sebelum kita mengulas panjang tentang isu ini. Jom. Tidak salah untuk berikhtiar, namun jangan sampai taksub. Itu tegas pendakwah Fatih Naim berhubung video netizen yang membuat persiapan bekalan makanan untuk menghadapi hari kiamat. Jelasnya umat Islam perlu faham perbezaan bencana dunia yang berlaku ini adalah sangat berbeza situasinya apabila datangnya hari kiamat. Tapi kita kena ingat, untuk huru-hara yang berlaku pada hari kiamat, benda ni kita takkan dapat elak. Bila Nabi sebut air tak ada, makanan tak ada, benda tu mesti berlaku. Kerana itu hadis. Sama ada kita buat persiapan, simpan bekalan daripada sekarang ataupun tidak, benda tu tetap akan berlaku. Maknanya huru-hara tersebut akan berlaku kalau kita simpan makanan banyak sekalipun. Sebab itu Nabi ajar kita supaya jangan kita terlalu taksub memikirkan keadaan tersebut. Tambahnya, krisis makanan serta air pada akhir zaman nanti seperti yang digambarkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu bukanlah untuk menakut-nakutkan ummah, namun untuk meningkatkan lagi iman serta takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut tentang hadis ini bukan nak suruh kita buat persiapan makanan, tetapi Nabi nak suruh kita buat persiapan dari sudut bekalan amalan kita pada Allah Taala. Kerana di dunia ini dan di akhirat juga tidak ada satu benda pun yang boleh menyelamatkan kita daripada huru-hara tersebut kecuali mereka yang beramal soleh, yang selalu baca Al-Quran, yang selalu taubat dengan dosa-dosa yang lampau. Allah Ta'ala akan membantu orang-orang yang soleh, orang yang beriman dengan bantuan mengikut cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehubungan itu, beliau menasihatkan kepada umat Islam untuk sering bertaubat dan beramal soleh kerana dunia kini sedang menuju ke akhir zaman susulan banyak bencana dan perkara yang tidak disangka-sangka telah berlaku. Terdahulu tular di aplikasi TikTok menunjukkan video persiapan menyimpan bekalan makanan menjelang hari akhirat. Video tersebut rata-rata menggunakan tanda pagar akhir zaman dan tanda pagar persediaan. Difahamkan perbuatan tersebut dilakukan selepas membaca sebuah buku yang berjudul Rahsia Keluarga Selamat Akhir Zaman. Alright, so inilah dia video yang tular tadi tu, dan ramai kawan-kawan saya yang tahu saya adalah pembaca kepada buku ini. Sebab itu saya dapat banyak pertanyaan dan persoalan daripada kawan-kawan, betul tak benda ni? Okey, jadi dekat sini secara peribadi saya sangat bersetuju dengan apa yang telah diulas oleh Ustaz Fatih Naim tadi, iaitu seorang pendakwah yang telah diundang khas oleh TV Al-Hijrah untuk mengulas tentang benda ni. Memang sebagai seorang Islam kita percaya bahawa kita tak boleh lari daripada hari kiamat. Apa sahaja huru-hara, apa sahaja keadaan, tak ada makanan, tak ada ubat, tak ada minuman, tak ada tempat tinggal, tak ada elektrik sekalipun, kita tak boleh lari kecuali dengan adanya iman kita, okey, kecuali kalau kita beramal soleh dan dengan adanya pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang saya yakin dan itu memang saya percaya. Okey, so dah alang-alang kan, alang-alang buku ni viral dan mendapat perhatian serta dituduh sebagai buku yang menakut-nakutkan umat Islam dan mengatakan bahawa buku ni boleh selamatkan, boleh jadi panduan untuk selamatkan kita daripada hari kiamat. Why not? Saya hari ini saya nak kongsi dekat korang semua antara topik-topik yang dibincangkan di dalam buku ni. Okey, so dekat sini dia punya muka surat dia. Alright, isi kandungan dia. Yang pertama ni pengenalan. Okey. Saya nak korang jelas dengan betul buku ni satu pun tak mengajarkan tentang cara-cara kau nak selamat daripada hari kiamat tu. Okey, saya pun tak faham dari mana dia dapat benda tu. Okey, yang pertama pengenalan, yang kedua ad-dukhan. Ad-dukhan ini adalah sedikit sahaja tentang cerita tentang ad-dukhan. Yang ketiga passionate purposeful purpose. Dekat dalam ni semuanya tentang benda-benda prepping. Yang mana benda prepping ni tuan-tuan, benda prepping ni sebenarnya benda yang normal kalau dekat luar negara.
kita yang dekat Malaysia ni je yang rasa macam baru benda ni ajaran sesat kot. Tapi sebenarnya tak. Buku ni lebih kepada persiapan untuk kita menghadapi akhir zaman. Akhir zaman ni kita tahu banyak sangat-sangat dia punya bencananya. Ada banyak sangat kerosakan yang dibuat oleh tangan-tangan manusia kita sendiri, kan? Sebagai contoh, kita ambil contoh yang paling dekat lah, banjir. Banjir, kita prepping untuk mempersiapkan diri kita supaya kalau on that time kita dalam keadaan yang huru-hara dengan ada bencananya, dengan Maidinnya kena serbu. Kita tak nak jadi macam tu. Kita nak jaga iman kita. Kau faham tak? Kita buat prepping ni supaya kita menjaga iman kita supaya bila satu masa kita dalam keadaan yang ada krisis makanan, kita tak mampu nak dapatkan makanan, kita pergi mencuri. Kita pergi pecahkan Maidin. Kau ingat tak masa banjir hari tu? Bila tak ada makanan, tak ada itu, tak ada ini, kau masuk dalam Maidin, korang pecahkan. Saya tak salahkan sebab Maidin sendiri pun dah halalkan benda tu. Dia halalkan orang yang ambil barang-barang daripada pasaraya Maidin. Tak ada masalah. Tapi saya nak bagi gambaran dekat sini bahawa bila kita buat persediaan ini, bukan semestinya kita selamat daripada hari kiamat. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Kita tidak ada sebut satu benda pun kita nak selamat daripada hari kiamat. Dalam ni kita nak selamatkan iman kita. Kita nak jaga iman kita dalam keadaan apa sahaja pun. Okey, kita tengok anak kita lapar satu hari nanti. Kita tengok anak kita lapar dalam keadaan kita huru-hara lah. Orang buat perhimpunan, orang buat huru-hara, orang buat pecah sana, pecah sini, banjir, tanah runtuh, gempa bumi dan sebagainya lah. Kemarau panjang, dah tak boleh cari makan. Dia pergi curi kawan sebelah. Dia sampai membunuh demi sekeping roti. Kan? Waktu tu yang kita nak jaga iman kita ni supaya kita tak buat perbuatan yang terkutuk. Itu yang kita ajarkan dalam buku ni, tuan-tuan. Tidak ada satu pun yang mengajarkan tentang nak selamat dekat hari kiamat nanti. Okey, kita bukan macam dekat negara China yang buat kapsul untuk untuk lari daripada hari kiamat. No, kita tak ada macam tu. Kita beriman kepada hari kiamat yang mana siapa pun takkan selamat kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya teruskan kandungan yang seterusnya. Persediaan apa kawan-kawan semua? Korang tengoklah dekat sini. Persediaan yang seterusnya mental. Persediaan mental. Kita kena kuat untuk hadapi cabaran-cabaran dengan hutangnya, dengan PKP-nya, dengan tak ada kerjanya. Itu yang kita ajar dalam ni. Itu yang kita ulas dalam buku ni. Bukan nak selamat daripada hari kiamat. Okey. Yang kelima, persediaan fizikal. Dalam keadaan kita dikurung, PKP, lockdown, kita tak boleh ke sana kemari dengan sesuka hati kita. Macam mana kita nak stay fit? Kita nak jadi orang Islam yang kuat. Kena jadi orang Islam yang sentiasa sihat supaya dapat memberi manfaat kepada orang lain. Kalau kita tak sihat, macam mana kita nak bantu orang? Macam mana Abang Viva boleh sampai ke tempat banjir dengan bawa bot dia kalau dia tak sihat? Itu sebagai contoh. Mudah je sebenarnya. Otak kita ni kena bercahaya sikit je. Kalau dah gelap tu susah sebenarnya kita nak tengok. Dan yang seterusnya, 3 prinsip pemegang amanah. 13 prinsip pemegang amanah. Pemegang amanah ni pun tuan-tuan, kita tengok 13 prinsip. Okey, korang tengok. 13 prinsip pemegang amanah, muka surat 101. Okey, 101 kita buka. Kita buka 101. Ini dia gambar coach kita yang masuk ke dalam TV ajaran macam tu. Korang cakap dia buat ajaran sesat kan? Okey, bukan saya bukan nak backup dia. Kalau salah, salah. Tapi apa yang dia cakap benda dalam ni, tak ada satu pun yang mengajak kepada kita belajar macam mana cara-cara nak escape daripada hari kiamat. Tak ada. Okey, so kita tengok 13 prinsip pemegang amanah. Prinsip yang pertama, ikhlas niat. Benda yang simple kena ajar dekat sekolah rendah, guys. Ada je. Kan? Kau belajar dekat college, tak ada. Lemah. Okey. Yang kedua apa? Kalimah syahadah. Kalimah syahadah sesat ke? Tak sesat. Bukan nak selamat daripada kiamat. Dan yang seterusnya, yang ketiga, solat 5 waktu, tuan-tuan. Solat 5 waktu. Okey. Bukan dia suruhnya benda yang pelik-pelik. Okey, yang keempat, mengatur gerak. Mengatur gerak ni, maksudnya kita ni planning lah. Dekat sini, dia tulis dekat sini. Mengatur gerak maksudnya planning. Okey, kita merancang. So, kita nak buat apa-apa, jangan main redah je. Kita ni beradab, kita orang ni ada otak, kita kena plan dulu. One by one. Enjoy the process. Itu yang diajar dalam ni. Bukannya mengatur gerak, nak pergi berperang dengan hari kiamat. Tak ada. Okey, dekat sini apa? Kita kena ada kekuatan. Kelemahan kita kena cari. Alamak, SWOT ni adalah masa zaman kita belajar dulu kan. Zaman college, zaman universiti. Yang seterusnya, okey, ni semua ni. Kepimpinan. Yang kelima, bergerak dalam kumpulan. Ni ajak kita berjemaah ni.
Bukan seorang-seorang jadi warrior dekat mana-mana, dekat Facebook, dekat YouTube tu. Dah tengok keluar macam tu, mulalah keluarlah status-status macam ni. Status-status macam ni. Sejak bila hari kiamat ni kita kena buat persiapan makanan? Kita nak tengok ini, okey. Yang keenam, bergerak dengan licin dan senyap. Gerak dengan licin dan senyap tu apa? Underground, nak lawan kerajaan? Tak. Dia ajar kat sini apa? Kita harus bergerak dengan licin dan senyap. Setiap perancangan yang telah dirancang harus dilaksanakan sepenuh hati dan kerahsiaan. Sangat penting bagi menjaga keselamatan. Itu je. Kau nak plan apa-apa, kau nak bisnes, kau buat dulu senyap-senyap. Let's the success. Biar kau punya kejayaan tu yang menyalak. Kau masa kau tengah plan, masa kau tengah berjuang, tengah kau tersungkur, tersodok ke apa ke kan, time tu kau senyap je, kau diam je. Lepas bila kau dah berjaya, masa itulah kau menjerit. Kau faham tak? Itu yang dalam ni. Yang ketujuh, sanggup berjaga malam. Dia ajar kita berjaga malam, guys. Apa benda yang korang cakap dia boleh ajar kepada nak selamat hari kiamat? Okay. Sanggup berjaga malam. Tahajud lah maksud dia, tu pun tak tahu. Yang nombor 8, bergerak dari segenap penjuru. Maknanya dekat sini, preppers yang baik akan mempunyai banyak ikhtiar. Nanti korang tak baca, korang marah pula cakap aku menipu kan. Tengok. Preppers yang baik akan mempunyai banyak ikhtiar di dalam mencapai matlamat mereka. Mereka harus belajar melihat, menganalisa dan menaksir situasi dan permasalahan daripada pelbagai sudut. Maknanya dekat sini, tengok dia kata bergerak dari segenap penjuru. Kau tengok mesti kau cakap ni perang ke apa ke. Tapi ni dekat sini dia ajarkan kita untuk menilai. Tengok sekeliling kita tu. Tak jadi plan A, kau buat plan B. Tak jadi plan B, kau buat plan C. C tu apa? Cabut lah. Tu pun tak faham. Okay, yang ke-9, tangkas. Tangkas. Kau tengok tangkas. Yang ke-10, beradab. Adab guys, adab. Come on lah TV Al-Hijrah. Korang tabayun tak buku ni? Korang tanya tak dekat penulis dia? Korang tanya tak dekat pembaca dia? Betul ke buku ni mengajarkan tentang nak selamat hari kiamat? Come on lah. Macam tak syok lah. Tak syok sebab benda ni boleh jadi. Sebab ada juga yang cakap dia baca, husband tak baca. Bila husband tak baca, dia tengok TV Al-Hijrah, gaduh laki bini. Disebabkan, betul ke dia katalah bini dia ikut ajaran sesat dan sebagainya. Okey, yang ke-11, disukai kerana kecantikannya. Buku romantik? Bukan. Ini apa dia tulis kat sini? Dia kata apa? Bila kita dah mula beradab, satu perkara yang jelas adalah akhlak kita akan menjadikan cantik kita ni di mata orang. Beradab sikit. Okey, kemudian bila kita disayang, yang ke-12, disayangi kerana kasihnya. Okey, apa dia kata kat sini? Nabi Muhammad disayangi kerana kasihnya yang tidak berbelah bahagi. Kita mau menjadi seperti baginda kerana tidak ada kejayaan tanpa cara baginda. Dia ajak kepada kita. Kita ikut cara Nabi, insya-Allah ada kejayaan. Yang seterusnya, yang ke-13, apa dia? Dihormati kerana setianya. Nampak? Setia apa? Sebabnya dekat sini, sebagai orang Islam, kita sedang mempersiapkan diri dan keluarga kita untuk menghadapi cabaran akhir zaman. Satu perkara yang sangat penting adalah kesetiaan kita kepada orang sekeliling kita. Okay. So, saya rasa tak ada satu benda pun yang menyentuh kepada jom kita akan selamat dekat dunia ni. Kita akan selamat daripada hari kiamat dengan ada buku ni. No, tak ada. Okey, yang seterusnya kita tengok topik yang seterusnya. Persediaan makanan. Okey, persediaan makanan ini yang tular. Okey, ini yang viral, persediaan makanan. Okey, kita tengok muka surat 123, persediaan makanan. 123. Mana 123? Mana 123? Okey, sini. Persediaan makanan. So, let's see. Betul ke persediaan makanan ni untuk selamat hari kiamat? Jom. Okey, dekat sini kita tengok. Okey. Yang tulisan merah ni awal-awal dah bagi disclaimer dah. Okey. Peringatan, kita makan bukan untuk kenyang tetapi untuk kelangsungan hidup, bukan untuk selamat daripada hari kiamat. Come on lah. Baik, mereka yang lalai. Dia tulis kat sini mereka yang lalai tidak akan menyimpan makanan dan mereka akan berada dalam kebuluran. Let's say tak ada kerja. Okey, tak ada kerja. Saya dah ulang dah tadi. Tak ada kerja.
Okey, ada banjir, ada bencana dan sebagainya. Ada huru-hara, ada orang buat demo. Kan Malaysia ni kan suka buat demo kan? So buat demo, tiba-tiba demo tu bertukar jadi ganas. Korang jangan cakap dekat Mexico pernah jadi macam tu. Bukan dekat Mexico, ya ada banyak tempat lagi. Tapi saya nak ambil contoh Mexico. Mexico bulan Mac 2021. Okey, jadi satu tunjuk perasaan. Mula-mula demo aman je. Tetapi bertukar jadi ganas. Lepas tu berapa orang yang cedera? Lebih, dekat 100 orang yang cedera. So bila berlaku macam tu, paling dekat lah dekat Malaysia pernah berlaku 13 Mei. Tragedi 13 Mei. Okay, kita tak nak jadi macam tu. Okay, kita lalai tak menyimpan makanan. Kita akan berada dalam kebuluran. Ini membuatkan kita sanggup melakukan apa sahaja untuk mendapatkan makanan. Okay. Itu je. Kita nak buat persiapan ni fizikal, mentalnya sebab kita sentiasa nak bersedia untuk menghadapi apa sahaja cabaran. So bila datangnya masa yang kita tak sangka, tak jangka, kita at least kita taklah dalam keadaan terdesak sampai melakukan maksiat, pergi merompak membunuh orang demi nak dapatkan makanan untuk anak-anak dan isteri kita. Okey. So makanan asas kau tengoklah dia bagi ya contoh-contoh makanan asas, makanan sunnah lah. Makanan sunnah. Kurma ajwa, madu, batu sauda. Tengok semua ni. Apa benda? Tak ada apa pun. Semua buku-buku ni ada tunjukkan dia punya ni je. Okay, kita tengok. Makanan asas. Prepping ini ikut kemampuan, bukan ikut nafsu. Jika difikirkan banyak lagi yang boleh kita persiapkan, terutamanya makanan asas. Tapi janganlah kita membazir kepada benda yang tak perlu. Tak ada pula dia tulis di sini korang kena prepping supaya korang tak lapar. Masa nak kiamat korang boleh lari lagi 100 meter. Korang boleh lari daripada kiamat. Tak ada. Tips menyimpan makanan. Ini tips menyimpan makanan ni. Saya gunakan tips ni untuk buat sardin buatan saya sendiri tau. Sardin buatan saya sendiri. Dalam ni ilmu sangat banyak guys. So dekat sini kita tengok ni pun tak ada yang pelik guys. Sebenarnya sangat-sangat memberi manfaat kepada korang yang nak belajar. Korang buka mata, korang tengok dulu, korang baca dulu baru korang menilai. Sama ada buku ni mengajak kepada kita nak selamat. Kita ni boleh jadi syirik tau kalau kita percaya bahawa kita boleh selamat daripada hari kiamat. So siapa yang beli buku ni kalau dah percaya macam tu, tolong berhati-hati. Okay, so ada kat sini ni, tengok ni dia cara-cara nak menyimpan makanan, menyejuk beku, menyejukkan, membekukan, menapai. Come on, ni menapai ni saya gunakan untuk buat perkasam ataupun bosau yang orang Sabah makan, orang dusun dekat Sabah makan tau. Okay. Menggaram. Ikan masin. Mengetin makanan. Macam-macam benda yang korang belajar dalam ni. Korang belajar menyimpan makanan ni. Vacuum seal pack, menyalai, thermal decontamination. Kan ada banyak benda dalam ni. Lepas tu, susun atur makanan. Disusun macam mana? Itu je. Bukannya kau nak beratur macam mana. Pertanian. Dah masuk pertanian dah. So, part mana makanan tu boleh selamatkan kita daripada hari kiamat guys? Bukan. Kita sebenarnya, apa yang saya nak jelaskan dekat sini. Sebenarnya, buku ni mengajarkan kepada kita untuk persediaan daripada segi mental, fizikal, pertanian kita. Macam mana kita nak selamat keluarga kita daripada akhir zaman. Akhir zaman ni banyak cubaan dia. Cubaan dia contoh. Kenapa kita buat persediaan makanan? Kita elok-elok beli daging dekat pasar. Tiba-tiba keluar dekat berita. Daging import ni tak halal. Kita pun tak tahu. Kita nak pastikan makanan yang kita makan tu bukan setakat halal. Tapi tolonglah halal dan toib. Halal dan terbaik. Itu yang Allah suruh kita buat. Sebab itu kita buat pertanian, kita prepping makanan. Sebab bila kita buat persediaan, kita tahu tahap dan kualiti kebersihan serta apa orang kata halal dia macam mana, dia punya status. Kita je yang tahu. Okay, kalau kita beli, kita tak tahu puncanya dekat mana, dia jadi syubhah. Okay, dia syubhah. Kita tak tahu dari mana kita dapat benda tu, dari mana benda tu disembelih ke tak ayam yang kita beli tu. Betul ke tak cara pengurusan dia? Kita tak tahu dia makan apa, ayam tu dibagi makan apa. Kita tak nak lah, kita tak sure dengan apa yang kita makan. At least bila kita buat prepping macam apa yang diajarkan dalam buku ni, kita tak ketahuan. Sebagai seorang Islam, kita ada tanggungjawab kepada diri kita sendiri, pada keluarga kita sendiri, untuk kita pastikan keluarga kita sentiasa selamat, sihat, mental dia kuat, fizikal dia fit. Itu. Lepas tu apa lagi? Air, persediaan perubatan, tempat tinggal, keselamatan dan pertahanan, mengikat kekayaan dengan dinar dan dirham. Guys, sebenarnya buku ni banyak mengajarkan saya tentang keuangan. Okay? Tentang financial
kita punya kita punya financial, kita punya penyimpanan, kita punya pelaburan, cara kita nak orang cakap cari money generator, dalam ni semua ada. Lepas tu pesan buat yang tersayang, yang seterusnya produk dan perkhidmatan. Part mananya nak selamat daripada hari kiamat? Tolonglah guys. Ya, buku ni adalah pilihan kita, sama ada kita nak baca, tak baca tak apa. Tak baca jangan keluarkan kesimpulan, kan? Jangan keluarkan satu kesimpulan yang boleh menyebabkan orang fikirkan kita ni buat benda yang sesat. So saya tak nak macam tu. Macam isu yang saya dapat tadi, husband tak baca, wife saja baca. Bila husband tengok dekat TV keluar benda menyatakan bahawa buku ni boleh buku ni mengajarkan untuk kita nak selamat daripada hari kiamat, come on guys, diorang bergaduh laki bini. Silap-silap boleh bercerai-berai, sebab aku tak nak ada bini yang ikut ajaran sesat ni. So kita tak nak jadi macam tu. Tolong TV Al-Hijrah, tolong untuk tabayun dulu, tanya dulu kepada pembaca, tanya dulu kepada dia punya penulis sama ada betul ke tak buku ni macam ni. So from my part, saya minta maaf kalau saya macam terkasar bahasa ke tak, macam mana. Sebabnya saya mengikuti kelas dan juga orang kata kursus selama 90 hari untuk faham buku ni. Okay, kita orang join kelas ni, kelas memanah, kelas prepping, buat benda, kelas perniagaan, semua je dalam ni 90 hari kita orang ikut. So bila 90 hari kita orang dah dekat dengan kita orang punya coach, penulis buku ni, kita rasa macam bila orang cakap ajar benda pelik-pelik, kita jadi tak best lah, sebab dia guru kita. Dan kepada yang join 90 hari, dia tak akan berkata-kata macam tu. Okay, so jemputlah masuk dalam grup kami, insyaAllah. See you guys. Assalamualaikum.